Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita berada di dalam surah menunaikan salat fardu maghrib, diberi kelapangan kepada kita untuk duduk-duduk lagi sementara menunggu menunaikan salat fardu isya. Kita meneruskan lagi kupasan hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah melalui kitab beliau Riyadhus Shalihin. Jadi tuan-tuan, pada malam ini kita akan mulakan hadis-hadis di bawah tajuk orang-orang yang memulakan sunnah atau kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang buruk. Orang yang memulakan sesuatu yang baik dengan orang yang memulakan sesuatu yang buruk. Nah, apa kesan dia? Apakah yang akan diperolehi mereka oleh orang yang mula-mula buat sesuatu kebaikan dengan orang yang mula-mula membuat sesuatu keburukan. Sebelum kita melihat kepada hadis-hadisnya, kita lihat dahulu firman Allah Subhanahu wa taala yang berkait dengan tajuk ini, yaitu melalui surah Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Ayat ini selalu kita baca ni sebabnya dan doa dipetik jadi doa. Memang doa Allah ajarkan kepada orang Islam supaya berdoa. Cara berdoa, doa pun diajar oleh Allah. Allah beritahu dulu, nak minta kepada aku ni minta macam ni. Ni minta dia. Nah, dengan berkata dengan berfirman walladzina yaqulun, yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat ini yang sebelum-sebelum ini memberitahu tentang ibadur rahman, hamba yang diredai oleh Allah. Macam mana ciri-ciri dia? Allah bagi tahulah ciri-ciri orang yang diredai oleh Allah ni macam ni, cara dia macam ni, orangnya macam ni. Salah satu daripada ciri itu ialah walladzina yaqulun, dan orang-orang yang diredai oleh Allah itu mereka berdoa. Doanya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami pasangan-pasangan kami, zuriat-zuriat kami sebagai penyejuk mata kepada kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami ini contoh teladan bagi orang-orang yang baik. Jadikanlah kami ini pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqin, kita bukan sahaja orang yang bertakwa kita minta. Allah suruh kita minta jadi pemimpin kepada orang yang bertakwa. Maksudnya contoh teladan bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tu orang bagus dah. Orang yang bertakwa tu boleh ambil contoh dengan kita. Maknanya tinggi lagi lah kedudukannya. Suruh minta jadi tinggi kedudukan seperti itu. Wah, orang yang beriman, orang yang ibadur rahman, hamba yang diredai oleh Allah, itu yang dia minta kepada Allah. Jadi kita pun petiklah, ambil, biasa kita petik doa ni kita baca juga di dalam doa selepas sembahyang kita. Sebab itu
amatlah bagusnya kalau kita membaca doa itu dengan memahami maksudnya. Yang kita minta itu bukan sembaranglah, tinggi kedudukannya, minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada minta kita ni kurniakan kepada kita pasangan-pasangan, anak-anak, zuriat-zuriat yang boleh menyejukkan mata kita, yang memberikan kebahagiaan maksudnya kepada kita. Dan satu lagi permintaannya, dan jadikanlah kami ini ikutan atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini baik. Jadi tuan-tuan, itu adalah hadis yang berkaitan dengan tajuk ayat hadis pula, ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tajuk yang kita nak bincangkan. Kita lihat hadis yang pertama, an Abi Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, daripada Abi Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna fi sadrin nahari 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pada suatu hari, pada satu siang hari, berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu qaumun uratun mujtabi an-nimari awil 'aba. Sedang duduk-duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang sekelompok ataupun datang segerombolan orang dengan pakaian yang mencolok mata, pakaian yang mencolok mata, pakaian setengah telanjang. Boleh diterjemahkan gitu. Macam mana pakaian dia tu? Mutaqallidi as-suyuf qaumun uratun mujtabi an-nimari awil 'ibad. Pakaian dia mencolok mata dengan mengenakan kain yang bergaris-garis, garis-garis, ada lubang pada bahagian kepala, dan maknanya kain itu jarang boleh tengok, nampak dalamnya, boleh nampak lah apa yang pakai baju, tapi boleh nampak bergaris-garis, satu lubang pula kan. Kemudian yang pelik laginya, mutaqallidi as-suyuf was as-suyufi 'ammatuhum, bergantungan pula pedang pada pinggang-pinggang mereka. Bergantung pedang, datang dengan pakaian yang begitu, kemudian ada pedang terselit di pinggang. Pada zaman itu, orang yang datang ke tempat orang bawa pedang, dia ada makna dia sendiri. Ada makna dia ni, ada hal ni. Kalau pedang bersarung, kalau tak ada sarung, ini dah berat teruk ni. Dia datang ni tak lama lah, dia nak mencantas lah. Dia nak bergaduh kan. Datang tak bersarung, tapi bersarung boleh tahan lagi. Itu bahasa-bahasa pada waktu itu. Min mudar, mutaqallidi suyufi 'ammatuhum min mudar, bal kulluhum min mudar. Fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ni datang dengan pakaian itu, kemudian ada pula pedang bergantungan pada tubuh mereka. Sebahagian besar dari mereka dan bahkan semua mereka adalah daripada Bani Mudar, daripada satu etnik orang Arab lah, satu kumpulan, satu kabilah dipanggil Bani Mudar. Bila datang itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka
merah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok keadaan. Lima ra'a bihim minal faq. Kerana tengok kepada mereka tu Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi merah muka dia. Merah ni kerana melihat mereka dalam keadaan yang begitulah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah. Fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala thumma kharaja. Fadakhala thumma kharaja. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah dia. Masuk sudah, lepas itu keluar balik. Fadakhala. Fa kharaja. Thumma kharaja. Kemudian dia keluar balik. Fa amara Bilalan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal bin Rabah di sini untuk melaungkan azan. Wa aqama, dan Bilal selepas azan dia fa amara Bilalan fa adzana, dia suruh Bilal azanah. Fa adzana, maka Bilal pun azan. Wa aqama, dan Bilal selepas azan beliau telah mengiqamahkan. Selepas iqamah fa shalla, kemudian dia pun sembahyang. Sembahyang fardu lah ni kan. Thumma khataba, kemudian thumma khatab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu ucapan. Selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagikan satu kata-kata. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sampai ayat Nabi baca. Ayat itu bermaksud ya ayyuhan nas, bahagian daripada ayat itu. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu daripada jiwa yang satu. Nah, sehinggalah ke akhir ayat. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah itu sentiasa memerhati kamu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam baca satu ayat lagi di dalam surah Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Nah, tinggal akhir dibaca. Kemudian tasaddaqa rajul. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur, dan hendaklah seseorang itu melihat ma qaddamat lighadin, apa yang dia telah lakukan untuk hari esok, untuk hari kemudian, untuk hari akhirat. Kita buat apa aja ya. Sehinggalah ke akhir. Kemudian tasaddaqa. Kemudian Nabi selepas Nabi memberikan kata-kata itu, membaca ayat itu, tasaddaqa rajulun min dinar. Ada orang lelaki ni, dia bersedekah dengan menggunakan dinar yang dia ada. Orang yang datang tadi tu tengok pelik, rupanya mari bila Nabi baca ayat tu, maknanya beri ucapan, beri nasihat menggunakan ayat Al-Quran kan. Orang tu bersedekah menggunakan duit dinar. Duit dinar, duit emas. Wa min dirhami, dan sebahagian lagi bagi menggunakan duit dirham, duit perak. Min saubih, sebahagian lagi bagi sedekah dengan pakaian. Min sa'in wa burrihi min sa'in tamri, sebahagian lagi bagi secupak tamar, bagi makanan. Hatta qala walau bisyiqqin tamr,
Sehinggalah Nabi SAW bersabda, walaupun hanya dengan sebelah biji tamar. Maknanya Nabi nasihat supaya bagi bersedekah. Bersedekahlah dengan apa-apa pun, cumanya walaupun sikit pun tak apalah, walaupun dengan separuh biji tamar pun tak apa. Faja'ahu rajulun minal ansari wa bisurratin kadat kaffuhu ta'jizu anha. Okay, selepas datang orang yang tadi memberi sedekah tu dalam bentuk yang itu, kemudian datang pula seorang lelaki dari kalangan Ansar. Yang tadi daripada Bani Mudhar. Ini lelaki daripada kalangan Ansar dengan membawa karung kadat kaffuhu ta'jizu anha. Karung tu penuh dengan barang sampai hampir-hampir dia tak mampu nak bawa karung. Beratnya dengan barang dalam karung tu. Kadat kaffuhu ta'jizu anha. Hampir-hampir tangannya tu tak mampu nak bawa karung yang berat. Bal qad ajazan. Sungguh orang tu jadi tak larat pada nak bawa kerana berat. Qala. Kemudian dia berkata, summa tataba'an nasu hatta ra'aitu kaumaini min ta'amin wa thiyabin. Kemudian datang pula orang lain pula lagi berterusan, berikut orang yang berikutnya, orang-orang yang aku melihat mereka ni memberi sedekah daripada jenis makanan, pakaian, hatta ra'aitu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga aku melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu mudhhabat. Aku tengok wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, wajah dia bertukar menjadi gembira. Wajah orang yang gembira lah. Wah, tak serupa lah wajah orang nak marah. Jadi fata'ammara, wajah Rasulullah tu jadi nampak apa ni, macam marah, sedih, nak marah orang. Tengok keadaan orang yang datang tu, sebenarnya dia datang tu dalam keadaan menunjukkan kefakiran, miskin, susahnya hidup. Dia datang dalam bentuk pakaiannya begitu tu, bukanlah menunjukkan dia ni mahir datang kerana dia nak melawan, bukan kerana dia datang sengaja berpakaian begitu, bukan, tapi kerana susah yang dia alami dalam hidup dia. Lalu apabila Nabi SAW bacakan ayat-ayat tadi, orang insaf. Dia dengar ayat tu orang insaf, lalu orang bersedekah. Ada yang jadi bagi sedekah duit, ada yang bagi sedekah pakaian, ada orang bagi sedekah makanan. Nah, kemudian datang pula daripada kaum Ansar, daripada orang-orang Ansar bagi juga lagi, bawa barangan yang mereka nak sedekahkan tu, sehingga hampir-hampir tak mampu nak angkat. Banyaknya dia bersedekah sehingga tak mampu, seperti tak mampu nak angkat. Kemudian setelah itu banyaklah, setelah tengok ada lelaki yang bawa barang sedekah tu sampai banyak begitu sekali sehingga tak larat nak angkat ni, ramailah orang ikut cara dia, sampai aku melihat 2 karung besar yang terdiri dari makanan dan pakaian. Sehingga aku tengok banyaknya ada 2 karung besar yang terdiri daripada makanan dengan pakaian. Jadi bila tengok ada orang bersedekah, ada orang bagi, ada orang bagi, sehingga aku melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseri-seri, seakan-akan
wajah beliau, wajah Rasulullah ini seakan-akan bersinar, seakan-akan, nah ceritanya dengan bahasa mudah ceritanya, wajah Rasulullah tu ceria jadi. Oh, nampak wajah happy, gembira. Baik. Ka'annahu muzhabatun. Sebab apa Nabi gembira ni? Sebab orang memberi, menyumbang, bersedekah kepada orang golongan yang susah yang datang tadi itu, yang datang bermula dalam kisah ni, datang tiga beberapa segerombolan orang datang tu dengan pakaian yang jarang, dengan pakaian ada pedang pada tubuh mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun bersabda, Nabi kata, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Sesiapa yang memulakan di dalam Islam suatu sunnah yang baik, suatu perbuatan yang baik, siapa-siapa yang memulakan sesuatu benda perkara yang baik, falahu ajruha, maka dia akan dapat pahala buat baik. Dia akan dapat buat pahala kerana kebaikan yang dia buat. Dan wa ajru man amila biha, dan dia juga akan mendapat pahala hasil daripada orang tiru perbuatan baik itu. Dia tak buat, tapi orang tiru dia kerana dia dah memberi idea kepada perbuatan baik itu. Orang pun buat baik macam itu juga. Nah, jadi orang pun tiru buat benda tu. Wa ajru man amila biha, orang yang memulakan tu, dia pun akan dapat pahala seperti orang yang membuat perkara baik itu dapat. Ba'dah, selepas dia buat, ada orang tiru, orang tu akan dapat pahala. Orang yang menjadi pemula kepada perbuatan baik itu, dia akan dapat pahala seperti orang tiru dia. Orang yang tiru dia tu dapat 10 markah, dia pun akan dapat 10 markah juga. Saya dah buat dah, tadi dapat dah pahala yang saya buat sendiri. Tak apa, itu pahala awak buat sendiri. Ni pahala orang tiru awak tu, awak akan dapat pahala lain. Pahalanya banyak mana? Sebanyak mana pahala orang tu dapat, awak akan dapat juga pahala yang lain. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan perbuatan baik. Orang yang tiru ni, dia tak akan berkurang pahala kerana Allah nak bagi juga lagi kepada orang yang pemula tadi. Dia tak ambil daripada situ, dia bagi suku, dia bagi yang lain pula kepada si pemula. Dia akan dapat pahala khas. Nak mari seorang tiru, dapat pada kamu lagi. Orang yang buat tu tetap dapat pahala, tak berkurang pun pahala daripada kebaikan yang dia buat tu, disebabkan oleh kerana Allah bagi kepada si pemula yang meniru perbuatan baik ni tak berkurang langsung, banyaknya pahala dah. Min ujurihim syai'. Wa man sanna fil Islam. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, man sanna fil Islam, sesiapa yang memulakan sesuatu dalam Islam, sunnatan sayyi'atan, suatu perkara yang buruk. Siapa yang memulakan sesuatu perkara yang buruk dalam Islam, kana alaihi wizruha, orang tu akan mendapat dosa daripada perbuatan buruknya itu. Wa wizru man amila biha, dan dia juga akan mendapat dosa orang yang melakukan seperti yang dilakukan. Yang orang tiru perbuatan buruk kita, disebabkan kita lah yang memulakan suatu perkara buruk itu, lalu ada orang tiru, orang tu yang buat tu dia akan dapat dosa. Kita yang memulakannya ni pun akan dapat dosa kerana memberi idea, memulakan sesuatu keburukan.
menyebabkan orang lain jadi ada idea juga, oh buat jahat macam ni okey juga ni. Jadi orang pun tiru. Kita masa kita buat dosa mula-mula dulu, kita dapat pahala. Sekarang ada orang tiru, setiap orang tiru dosa yang kita mulakan itu, orang yang buat tu akan dapat dosa seperti biasa, kita pun akan dapat dosa seperti dia juga. Min ba'dihi wa wizru man 'amila biha min ba'dihi. Dia juga akan dapat dosa sesiapa yang meniru perbuatannya selepasnya. Min ghairi an yanqusa min awzanihim syai', tanpa mengurangi dosa orang yang melakukan dosa tersebut. Disebabkan nak bagi kepada si pemula tu, Allah tak mengurangkan pahala orang yang membuat, Allah tak mengurangkan dosa kepada orang yang melakukan dosa. Dia akan dapat dosa juga kerana dia buat benda jahat, tapi si pemula akan dapat dosa kerana memulakan suatu perbuatan buruk, sesuatu yang buruk, yang berdosa. Maka orang yang memulakan sesuatu dosa ni, perbuatan keji ni, sesiapa yang menjadi pemulanya, maka dosanya sangatlah teruklah. Sebab setiap kali orang tiru, orang dia akan kena sekali. Sekali orang tiru lagi, dia kena. Orang tiru, ada orang buat gini juga ni, dosa tak apa lah, dosa kita buat. Kerana kita nak tiru orang tu buat, kita buat dapat dosa. Orang yang menjadi pemula tu, dia bertambah dosa. Oh, tak sedapnya. Nah, sebab apa? Setiap hari itu bertambah dosa. Kita dah tak buat dah. Tak buat dah dosa tu. Tapi kita lah yang memberi saham, menjadi penyebab kepada orang lain buat, kerana kita yang memulakan. Na'udzubillah, contoh saja, bukan kita kan. Jadi apa yang nak disampaikan di sini ialah, jadilah orang yang mula-mula melakukan kebaikan. Sebab apa? Sebab sekali orang tiru, bila orang dah tiru perkara baik yang kita buat, maka kita ni juga akan mendapat pahala. Selain daripada perbuatan baik yang kita dah buat itu, hasil idea kita tu orang buat, bagi ganjaran juga kepada kita. Manakala dari sudut kejahatan, waspadalah, bagi tahu situ, waspadalah supaya jangan sekali-kali menjadi pemula kepada keburukan, apa sahaja keburukan. Sebab apa? Dosa akan menimbun-nimbun selepas buat. Kerana setiap kali orang buat, kita yang akan mendapat saham sekali. Baik. Jadi tuan-tuan, hadis ini menunjukkan kalau gitu, kalaulah ada orang kata, oh tak adil lah kalau macam tu, kita tak buat dosa, orang lain yang buat dosa, kita pula yang dapat. Kita tak buat dosa tu, orang lain yang buat. Kenapa kita yang dapat? Kita tak buat, tetapi kita telah menjadi pemula, pemberi idea kepada kejahatan, kepada sesuatu perbuatan keji, kepada sesuatu perkara mungkar itu, maka kita yang mencetuskannya. Jadi kita diberi saham kerana menjadi pencetus. Bukan kita diberi dosa pada perkara yang tak ada langsung kaitan dengan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak zalim. Nanti Allah tak zalim kepada hamba-hamba. Yang menjadi pencetus itu kita. Jadi maka itu sebabnya berlainan sama sekali, tuan-tuan, berlainan sama sekali, tak sama dengan dakwaan sesetengah orang bahawa dalam masyarakat Melayu kita ni ada dakwaan ibu bapa akan mendapat dosa dari perbuatan anak-anak dia. Suami akan dapat dosa dari perbuatan buruk isterinya. Mak bapak yang dah mati
Masa anak bergebuk harta pusaka, mak bapak akan terseksa dalam kubur. Itu semua tidak ada dalam Islam. Itu bukan datangnya daripada ajaran Islam. Ya, apa ni? Silap faham terjadi. Yang tu zalim lah Allah. Kalau macam tu, hasya lillah, sama sekali tidak berlaku zalim pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha suci daripada melakukan kezaliman. Ada pula dah mak bapak meninggal, anak-anak di atas muka bumi yang masih hidup ni berebut harta. Bapak pula yang terseksa dalam kubur. Kenapa pula? Saya yang kena seksa, dia orang yang berebut. Tak adil lah. Aku bukan menjadi pencetus kepada perbuatan ini. Ni tapi banyak ni orang tu sebar dalam masyarakat kita. Jangan berebut harta pusaka, dalam kubur tu terseksa. Baguslah tak nak bagi orang bergaduh, tetapi dari satu sudut fakta ni salah. Mendakwa orang duduk dalam kubur terseksa kerana kita duduk atas ni berebut harta. Bukan nak sungguh berebut, tetapi berbagilah elok-elok seperti mana yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Kalau bagi orang tu dia nak dapat hak dia, lalu dia pun menuntut. Kalau dia tak dapat hak dia, contohnya ada adik-beradik dia nak tipu dia ke, nak dapat banyak supaya dia dapat sikit, andai kata berlaku ada gitu, tak salah dia nak fight untuk dia nak dapat hak dia. Allah tak larang orang Islam mendapatkan hak yang sepatutnya dia dapat. Disebabkan kata-kata yang salah tadi, jangan berebut harta pusaka, orang dalam kubur akan menderita. Ramai orang dalam dia nak lawan, dia sepatutnya dapat harta banyak lagi. Disebabkan ditipu oleh beberapa orang dalam kalangan dia tu, nak lawan takut terseksa mak ayah dia dalam kubur. Jadi dia pun termakan hati begitulah. Biarlah dia mati, jumpa di akhirat lah. Nak lawan di mahkamah takut nanti mak ayah terseksa. Sedangkan mak ayah tidak ada kaitan. Dan orang yang menuntut hak dia tidak dipanggil orang tu berebut. Tak dipanggil berebut selagi dia nak tuntut hak dia. Zalimlah kalau orang nak ambil hak dia, orang ambil hak dia, lepas tu dia nak minta, dia nak tuntut, dipanggil berebut. Zalimlah. Allah tak zalim. Ada orang ambil barang saya pun tahu dia ambil barang tu, dia ambil barang saya. Saya pergi ke tuntut dia, bagilah balik barang tu kat saya. Barang ni barang saya. Awak ni berebut barang lah. Berebut ke macam tu? Tak berebut. Nak mendapatkan hak. Saya nak balik barang saya. Tu je, bagilah. Kalau awak tak nak bagi, tak apalah. Kita bincang di mahkamah. Kalau awak tak nak bagi dengan cara yang baik, itu nama dia menuntut hak, bukan berebut. Berebut ni ialah benda duduk tengah ni satu lah. Ni nak dapatkan siapa ni? Aku lah ambil, aku anak sulung. Saya pun nak juga. Ni pun nak duk tarik-narik. Itu berebut. Tak diberikan hak mengikut sepatutnya. Itu dipanggil berebut lah. Ni bagi dengan cara yang betul. Salah faham sedikit, kena betulkan dalam masyarakat kita ni. Salah faham ini banyak. Malam pun saya ada satu kes, bukan satu kes, saya tak ada menyelesaikan dia, tapi ada lah orang mari bagi tahu, kita ni hidup cerita pasal harta pusaka mak bapak dia. Lepas tu dia kata yang penting pada saya mak bapak kita tidak terseksa lah dalam kubur. Sebab apa pula dia kena terseksa dalam kubur? Sebab kita ni, kalau kita duduk adik-beradik, kalaulah kami adik-beradik ni duduk berebut, maka terseksa lah dia. Ambil dari mana benda ni? Kena saya tanya, dari mana maklumat ni dapat? Siapa?
Seolah-olah kita mengatakan Allah ni zalim. Sebab orang yang tak ada kaitan, tak ada kena mengena, dia duduk dalam kubur, dia tak boleh buat apa, dia tiba-tiba dia dapat dosa dan atas perbuatan jahat orang lain. Tak adil. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha suci daripada segala bentuk kezaliman, segala kekurangan, segala kelemahan. Maha suci Allah. Dalam bentuk azab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Baiklah tuan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita tutup ya dengan melihat semula kepada hadis tadi. Sebab kita baca ni kan sikit-sikit hadis. Hadisnya agak panjang, jadi kita tengok dan ada sedikit kesilapan yang saya nak betulkan, iaitu daripada hadis yang kita bacakan tadi. Hadis ni daripada Abi Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang beliau mengatakan bahawa dia duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat duduk-duduklah pada satu siang hari dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu dalam duduk-duduk tu datang sekumpulan orang yang datang dalam bentuk pakaiannya ada pakaian separuh telanjang, maksudnya pakaian tu ada lubang, pakaian tu tak elok lah. Kemudian pada pakaian, pada tubuh mereka itu pula tergantung pedang. Mereka itu daripada Bani Mudar, yang mana Nabi SAW berduka cita melihat, bukan Nabi marah. Saya kata tadi Nabi marah. Fatama'ar. Nabi berduka cita tengok orang dalam keadaan menunjukkan kehidupan dia sangat susah. Lalu wajah Rasulullah SAW jadi menunjukkan dia berduka cita. Lalu Nabi SAW masuk ke dalam rumah. Kemudian dia keluar sebalik daripada rumah dia menyuruh Bilal bin Rabah untuk melaungkan azan, kemudian mengiqamahkan, dan mereka sembahyang berjemaah. Fasalla, mereka sembahyang. Kemudian selepas sembahyang, Nabi SAW menyampaikan sedikit ucapan. Nabi baca ayat, ya ayuhan nasu taqu, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu min nafsin wahidah, daripada jiwa yang satu, wa khalaqa minha zawjaha, dan dia daripada satunya jiwa itu Allah jadikannya pasangan. Wa basta minhuma rijalan katsira, daripada kedua-dua orang tu Allah jadi kembang biakkan mereka jadi lelaki, jadi perempuan yang ramai. Rijalan katsiran wa nisaa wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Baik, sehinggalah ke akhir, sehinggalah ke ayat innallaha kana 'alaikum raqiba. Kemudian Nabi baca lagi ayat dalam surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur, hendaklah kamu melihat nafsun ma qaddamat lighadin, hendaklah manusia ni, kita semua ni lah, melihat apa yang dia lakukan untuk hari esoknya, untuk hari kiamat. Apa yang kita boleh, yang kita dah buat. Nah, supaya kita ni sentiasa melakukan kebaikan lah, maksudnya kena tengok apa yang kita boleh buat untuk hari esok kita. Tasaddaqa rajulun min dirhamihi min dirhamin. Lalu Nabi SAW bersabda lagi, lalu apa ni, seorang tu dia boleh buat dalam bentuk bersedekah dengan gunakan duit dia, duit dinar dia, duit dirham dia, daripada pakaian dia, daripada tamar dia. Nah, sehinggalah Nabi SAW bersabda, hatta qala walau bisyiqqin tamrah, sehinggalah seorang tu walaupun Nabi kata sehinggalah sehinggalah Nabi bersabda walaupun dengan separuh biji tamar, separuh buah tamar. Maknanya galakkan, Nabi galakkan orang supaya bersedekah. Faja'a rajulun minal ansar, lalu bila dengar nasihat Rasulullah, galakkan Rasulullah supaya bersedekah tu, maka marilah seorang lelaki daripada kalangan Ansar dengan bawa karung yang sangat berat, penuh dengan apa ni, barang lah dalam karung tu, sehingga dia hampir-hampir tak mampu nak angkat karung tu. Bal qad ajazat, apa ni, perawi Jarir berkata, iaitu memang orang ni tak mampu nak angkat, berat sungguh lah. Qala summa tataba'an nas, kemudian orang lain pun ikut juga. Orang lain pun ikut juga. Lelaki itu bersedekah dalam bentuk yang banyak tadi tu, orang lain pun tiru juga. Hatta ra'aitu qaumain min ta'ami wa thiyab, sehingga aku tengok ada dua karung besar daripada makanan dan juga pakaian, hasil daripada orang yang sedekah banyak. Hatta ra'aitu, sehinggalah aku melihat wajah Rasulullah SAW yatahallalu ka'annahu muzhabah. Lalu Nabi SAW ceria, gembira tengok
bila ada orang dah bersedekah kepada orang yang susah tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Ini yang jadi kepada terbitnya ataupun urutnya hadis ini Nabi kata man sanna, sesiapa yang memulakan di dalam Islam suatu perkara yang baik, maka dia akan dapat pahala itu, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang tiru perbuatan baiknya itu dia juga akan dapat pahala. Wa ajru man amila biha ba'dahu, orang yang tiru selepasnya pun dia akan dapat pahala juga. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an, tanpa berkurang pahala yang dia. Orang yang tiru itu tak berkurang pahalanya. Dan Nabi kata lagi, sesiapa yang memulakan suatu keburukan, dia akan dapat dosa, dan akan mendapat dosa orang yang meniru perbuatan buruk yang dia telah lakukan. Yang selepasnya, orang yang selepas dia tiru dia juga akan dapat dosa. Min ghairi an yanqusa, tanpa berkurang dosa orang yang menirunya itu. Sesuatu pun takkan berkurang sikit pun dosa orang yang meniru dia itu. Jadi ini suatu galakan daripada Rasulullah SAW supaya melakukan sesuatu yang baik. Kalau mengikut hadis ini, antara kebaikan itu adalah bersedekah ketika melihat orang yang betul-betul dalam keadaan kesusahan itu. Jadi kita hari ini tuan-tuan melihat saudara-saudara kita di Palestin dalam keadaan sangat getir dan amat sukar. Dapat kita bayangkan keadaan mereka yang ditutup air, yang ditutup elektrik, yang ditutup segala benda asas sukar untuk diperolehi. Walaupun bantuan sudah mula dibenarkan untuk sehari dua ini, tetapi perjalanan untuk sampai itu bukan mudah, kerana pemeriksaan yang ketat oleh Israel. Dibenarkan pintu Rafah masuk barang-barang bantuan itu saja, jalan itu saja dibenarkan, tapi pemeriksaan mereka sangat ketat supaya barang-barang yang sensitif bagi mereka tidak boleh dibawa masuk. Mereka tak nak pula barang itu sampai kepada Hamas, jadi saringan itu nak boleh sampai kepada 2.5 juta manusia. Sangat susah. Tapi apapun, kita sebagai orang Islam, berdasarkan kepada hadis ini, kita sangat-sangat digalakkan untuk memberikan bantuan. Tambah-tambah lagi kita melihat betul-betul keadaan mereka di sana dalam keadaan seperti mana yang tuan-tuan tengoklah dalam TV, dalam telefon tuan-tuan semua, yang sedia-sedia tuan maklumkan berita tiap-tiap hari yang tuan-tuan tengok untuk keadaan-keadaan yang amat menyayangkan hati kita. Jadi beramal dengan hadis ini, kita berikan kepada mereka. Saya tidak bawa apa-apa tabung, tuan-tuan berilah kepada yang tuan-tuan percaya. Berhati-hati juga di dalam memberi sumbangan. Berhati-hatilah dalam memberi sumbangan. Dalam keadaan ini banyak juga lah yang scammer-scammer. Kita kena cari yang betul-betul. Scammer pun, scammer ni mula bagi orang yang jahat ni, dia peluang lah juga ni untuk dia kan. Jadi kita orang yang nak memberi supaya kita tidak tersalah. Semoga sedekah kita, kebaikan-kebaikan kepada saudara kita yang sedang dalam kesusahan ini dapat kita jadikan sebagai jalan untuk amal soleh kita, dan bagi mereka ia satu kelapangan untuk kehidupan mereka. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.